Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak bagi sedikit tips lah dan sedikit penerangan mengenai hooks dan juga filem promosi ataupun filem promotion ataupun promosi filem. So hook, apakah hook? Kita dah bincangkan hook ini dalam pembentangan kita pada pada minggu lalu Pada minggu lalu saya berharap anda memahami apakah itu hook. Memang pada mulanya saya nak dapati hampir semua tidak memahami apa itu hook dalam filem. Bagaimana hook ini sangat penting bagi memastikan penonton tertarik untuk menonton filem kita. Apakah elemen-elemen yang menyebabkan penonton nak menonton filem kita dan kita gunakan elemen itu untuk mempromosikan filem kita. So, jadi saya terangkan semula apakah itu hook dan film promotion. So hook ni sebenarnya ialah unique selling proposition ataupun USP. Memang banyak digunakan dalam pemasaran. Banyak digunakan dalam pemasaran ataupun dipanggil juga sebagai unique selling point USP USP. So kalau bahasa Malaysianya adalah cadangan jualan unik. Dia agak pelik sikit nama dia, cadangan jualan unik. So kalau kita boleh lihat hook ni sebenarnya adalah walaupun dia adalah satu strategi promosi, namun dia berkait dengan jualan sebab kita masa ni sangat kritikal dalam filem promosi filem masa ni sangat kritikal sebab kita kena jual filem kita. Kita kena pastikan melalui promosi itu kita dapat jual filem kita. Jadi ada berbagai-bagai cara producer filem kena buat untuk memastikan sebab filem dah siap. Filem dah siap. So sekarang ni adalah masa untuk kita menjual dia melalui strategi promosi yang berkesan. So seperti mana yang saya sebutkan tadi, hook adalah unique selling proposition ataupun USP. Kita panggil dia USP. So lepas ni bila you all dengar USP, apa itu USP, you tahulah itu unique selling proposition. Kalau dalam filem kita panggil dia hook. So cadangan jualan unik. So hooks adalah elements of film that will attract the audience to watch our film. Elements dalam filem ataupun elemen-elemen filem tersebut. Yang mana elements itu must be unique, memorable dan interesting. So dia memberi faedah dan nilai kepada pengguna. So elemen itu pengguna akan rasa dia memberi satu nilai kepada mereka dan dia merasakan ada satu faedah kepada mereka. Dalam filem kita penonton rasa macam benda ni macam baguslah untuk diorang tengok. Macam rasa tertarik lah nak tengok. Ada nilai dia. Kita gunakan elements dalam filem ini to promote our film. Kita gunakanlah elemen ini untuk mempromosikan filem kita. Seperti mana yang saya nyatakan berulang kali, produk filem ni terbentuk dari ciri-ciri filem, dari elemen-elemen filem. Contohnya seperti elemen narratif dan elemen style. So dari segi elemen narratif ni dia penceritaan, berkaitan dengan premis, tema. Premis ni kalau you masih ingat lagi, dia berdasarkan kepada idea asas yang paling asas dalam cerita kita, iaitu kita boleh buat dalam bentuk persoalan. Bagaimana jika, what if. Nak dapatkan idea ni kita boleh tanya dalam bentuk persoalan, what if, dan kita kembangkan. Lepas tu berkaitan dengan tema. Tema, apakah tema filem kita? Soalan utama yang kita nak sampaikan. Lepas tu watak. Watak sangat penting sebab watak ni akan menggerakkan cerita kita. Dan mesti ada plot, susunan cerita tersebut, konflik dan subplot. Latar masa, latar tempat, sudut pandang, simbol. Perkara-perkara ini yang akan membentuk sesebuah filem, sesebuah penceritaan. Dan dia berkait antara satu sama lain. Dia tidak boleh satu sahaja. Nanti dia tidak lengkap. Contohnya kalau cerita tu bagus tapi watak yang dibawa oleh pelakon tidak dapat membawa cerita tersebut ke next level, lakonannya tidak begitu sempurna, so cerita akan gagal. Kalau cerita konsep idea bagus tapi susunan plot dia tidak bagus, ada banyak cerita idea dia bagus, konsep dia bagus, tetapi cara mereka menggarap ataupun menyusun cerita tersebut, struktur ceritanya lintang pukang, ini menyebabkan cerita itu pun jadi tidak bagus. So elemen style adalah mise-en-scène, sinematografi, penyuntingan bunyi. Yang ini sebab dia bahasa visual. Bagaimana nak digambarkan? Lepas penceritaan tersebut kita harus gambarkan, transform dalam bentuk visual, image bergerak, moving images kan. Jadi kita kena pastikan orang yang terlibat dalam bidang filem ini, mereka contohnya director, DOP tahu nak transform, masihkan skrip kita. Kadang-kadang skrip bagus tetapi apabila dipindahkan ke filem,
Dia hanya menceritakan, bukan bercerita, menceritakan. Ada beza itu, menceritakan dan bercerita. Kita kena cari sebab ini bukan kuliah ataupun bukan kita nak bagi tip berkaitan dengan penceritaan, menceritakan ke bercerita. Kita nak fokus kepada hook tadi. Jadi hook ini adalah berkaitan dengan elemen filem yang sangat menarik, yang boleh menarik, yang unik, yang boleh menarik dan unik kepada penonton ataupun audiens kita, dan kita gunakan elemen sini untuk mempromosikan filem kita, untuk menarik perhatian audiens untuk menonton filem kita. Dan setiap elemen ni ada fungsi sebab audiens ni melihat kepada fungsi itu. Contohnya pelakon. Apakah fungsi pelakon tu? Ya, pelakon tu bagi mereka ni satu kepuasan psikologi. Ada orang tengok pelakon pun dah rasa seronok gila, seronok, terhibur, suka. Ini fungsi pelakon tersebut, dia memberi faedah, ada nilai dekat situ. Ada nilai sesuatu yang bermakna kepada audiens. Ini yang kita kena tengok dalam setiap elemen naratif ni, mesti ada fungsi dan faedah yang memberi nilai kepada audiens ataupun pengguna kita. Selain daripada elemen naratif, elemen style yang saya telah nyatakan tersebut, kita boleh tahu bahawa terdapat juga perkara-perkara lain sebenarnya yang membentuk sebuah filem. Walaupun dia ada kaitan dengan elemen naratif, ada orang yang telah memberi jalur atau menjeniskan cerita tersebut. Contohnya kalau cerita tersebut berlatar belakangkan zaman dulu, orang panggil tu genre purba. Contohnya ada genre fiction science, ada genre seram. So itu semua berdasarkan pada penceritaan. Special effect, visual effect pun boleh kita katakan sebagai sebahagian daripada elemen filem. Props yang digunakan, kostum. Ada orang suka tengok kostum, tengok kostum cantik. Contohnya dalam Matrix tu, contohnya bagaimana watak-watak tu diberikan pakaian hero dia seperti Neo. Bagaimana dengan jaket dia yang panjang, dengan spek mata dia, ada style dia. Ada style dekat situ. Kemudian pelakon itu sendiri. Pelakon ni dalam industri perfilman memang sangat penting. Biasanya kalau kita tengok hook ni, biasanya orang akan tengok pelakon. Siapa pelakon dia? So sebab pelakon ada pengikut dia. Namun begitu, kita tahu bahawa industri perfilman kita ada juga yang tidak begitu besar, dengan low budget. Kita tidak mampu untuk mengambil pelakon-pelakon yang yang grade A, yang bayaran dia mahal, 75,000, 120,000 kan. Jadi kalau pelakon kita tidak begitu kuat, tidak begitu ada nama, jadi dia bukan satu hook yang cukup kuat. Dia boleh jadikan hook tapi susah sebab orang tak kenal dia. Tapi kita boleh gunakan perwatakan dia. Kita boleh promotekan dia juga, cuma mencabar sedikit. Baik. Dari aspek tadi tu, dari segi elemen naratif tu, kita ada banyak elemen naratif tu, elemen style tu, ataupun ciri-ciri filem ni, ciri-ciri filem ataupun elemen filem ni. Kita kenal pastilah 2 atau 3 elemen filem yang unik. Kita jangan fikirkan semua, jangan pilih semua sebab audience ni dia bukan nak tahu semua ataupun dia tak boleh ingat semua. Jadi kita pilih 2-3 sahaja yang mana elemen-elemen itu unik dan dia mesti memorable, interesting to the audience. Maksudnya menarik perhatian audience untuk menonton. Ini kita panggil hook lah tadi. Hook ni elemen-elemen filem yang menarik, yang memorable kepada audience, dan kita gunakan elemen-elemen ini melalui promosi. Kita tonjolkan dia melalui instrumen promosi. Kita fikir mana yang kita rasa boleh kita highlightkan, kita tonjolkan melalui promosi. Kita promotekan dia dengan harapan audience suka, audience nak tahu benda ni lebih lanjut. So itu dia. Ini contoh-contoh hook lah daripada banyak-banyak tadi yang saya sebutkan elemen-elemen filem. Kita tengok kita pilih logline. Logline ni perkara paling asas lah, dia berkaitan dengan konsep cerita. Konsep cerita logline. Semua orang tahu logline, jadi saya tak perlu terangkan lagi. Cuma logline ni mesti menarik lah. Dalam mempromosikan filem, kita mesti ada elemen-elemen dramatik, emosi yang boleh menarik perhatian audience. Dia tak boleh cakap seorang ahli perniagaan yang kaya tiba-tiba jatuh. Dia mesti ada something yang lain. Yang ini nanti kita cerita dalam konsep dan idea skrip. Watak dan pelakon, macam saya sebutkan tadi, watak pelakon ini memang elemen-elemen naratif yang paling asas lah, yang memang selalu biasa digunakan oleh produser-produser filem atau syarikat-syarikat filem untuk mempromosikan filem mereka. Apatah lagi kalau filem mereka grade A. Contohnya macam katakan kita ada Zul Arifin, sebab Zul Arifin tengah naik, ataupun Shazzy Sam contohnya.
Kan? Bila ada sebut Syahid Sam, kita ada satu perasaan, satu tanggapan. Audiens biasanya, oh ini filem mesti okey. Contohnya, ya. Contohnya. Walaupun dalam realitinya, dia masih lagi bergantung kepada cerita tersebut. Dia tidak boleh bergantung kepada pelakon tu saja. Dalam konteks bentuk filem, dia mesti saling bergantungan. Tetapi, dia membantu. Ya, dia membantu. Watak pelakon ni membantu untuk menarik perhatian audiens. Dan kita kena gunakan watak dan ataupun pelakon ini sebagai hook, sebagai daya tarikan untuk menarik penonton untuk menonton. Tajuk pun begitu juga. Tajuk ni paling asas jugalah. Sebab bila kita buat poster, kita buat trailer, apabila kita buat artikel dalam surat khabar, apabila orang membincangkan filem kita, mereka mesti akan sebut tajuk kita. Tajuk mesti memorable. Ada yang dulu kata tajuk mesti ringkas, pendek, padat. Tapi ada juga sekarang ni trend yang menunjukkan tajuk tu agak panjang. Hantu Kak Limah balik kampung. Contohnya panjang kan, tapi dia menarik kan. Dia yang penting dia pendek lagi bagus lah. Tapi kalau panjang itu menyebabkan penonton rasa nak tonton filem. Nak tonton filem, dia rasa nak tahu cerita tersebut pasal apa. Dia ada catchy sikit. Itu okey. Latar lokasi, ada juga latar lokasi ni. Contohnya katakan kita buat filem seram. Location sangat penting. Baru-baru ni saya tengok Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam. Joko Anwar. Bila dia buat cerita Perempuan Tanah Jahanam ni, lokasi dia memang sangat unik. Bagi saya ada satu yang gotik ala Indonesia. Jadi lokasi itu boleh digunakan untuk menarik perhatian penonton. Kita boleh gunakan lokasi sebagai elemen promosi. Kita highlightkan dalam promosi. So elemen-elemen ciri-ciri yang unik ni kita harus communicatekan dia. Kita harus komunikasikan dia. Inilah yang kita panggilkan dia promosi ataupun promotion. Kita communicate kepada consumer user. Kenapa kita nak kena communicate? Sebab kita nak kena bagi tahu. Promosi ni kita communicate, kita bagi tahu. Kita bagi tahu, kita pujuk, kita mempengaruhi. Ini komunikasi. Promosi tujuan dia adalah untuk inform, remind, mengingatkan, memberi maklumat, menyatakan, memberitahu, to influence atau mempengaruhi ataupun memujuk orang untuk menonton filem kita. Kita pujuk. Dan dia akan menyebabkan orang membuat keputusan pembelian nak menonton filem kita. Kalau kita lihat elements of the promotion, memang kita boleh bahagikan kepada beberapa lah. Antaranya advertising periklanan, public relation, perhubungan awam, personal selling, sales promotion, internet promotion. Advertising ni adalah sesuatu yang berbayar lah. Yang berbayar. Kita ada publicity juga. Kat sini ada tertinggal satu lagi publicity. Ada orang masukkan publicity dalam public relation. Sebab kalau kita nak mempublicitikan, mempromosikan ataupun mempublicitikan kita punya filem dalam surat khabar, kita kena ada hubungan baik. Public relation ni melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Personal selling jualan peribadi ataupun jualan persendirian. Pelakon juga haruslah menjual filem mereka. Bagaimana memberitahulah, sebab menjual ni, mempromosikan ni, memberitahu, memujuk orang. Jangan lupa saksikan filem saya yang terbaru contohnya. Dan bila pergi ke road tour, biasanya dia sangat berkesan lah. Sebab ramai audiens ni suka dengan pelakon-pelakon. Pelakon nak tengok pelakon-pelakon ni. So kalau pelakon tu bercakap mempromosikan filem tu, maknanya dia dah buat personal selling sebenarnya secara langsung. Sales promotion, promosi jualan ni biasanya dia banyak. Kadang-kadang kalau dalam produk-produk yang yang nampak, produk-produk perkilangan, sales promotion ni contohnya kita beli satu dapat satu. Kita bundlekan dia, ada discount, ada rebate. Itu sales promotion. So di dalam filem sales promotion ni dia agak terhad sedikit. Internet promotion dah jadi satu perkara yang biasa. Satu perkara yang biasa sekarang ni sebab dia percuma. Kita boleh promotekan filem kita secara percuma melalui media-media sosial, Facebook, YouTube dan sebagainya. Namun begitu, kajian menunjukkan bahawa gabungan media sosial ataupun internet promotion dengan conventional punya method, iklan lalu TV, public relation ni sangat penting. So gabungan-gabungan ini sangat penting untuk mempromosikan filem kita.
Ini contoh-contoh hook lah, contoh-contoh hook yang kita fikirkan yang biasa orang lakukan, di mana hook ini tadi adalah elemen-elemen filem ataupun ciri-ciri filem yang kita yakin, yang kita yakin boleh menarik perhatian penonton. Jadi bila kita yakin elemen ini boleh menarik perhatian penonton, kita gunakan dalam instrumen promosi kita ataupun marketing tools kita, alat-alat promosi kita ataupun alat pemasaran kita. Contohnya dalam filem kita gunakan melalui poster, watak pelakon, tajuk, logline contohnya. So logline ni antara yang ni lah yang tadi saya sebutkan tadi tu. Logline ni biasanya antara konsep cerita yang kita paparkan dalam sebaris ayat yang memang menarik perhatian audiens, yang boleh menarik perhatian audiens. Benda ni adalah satu elemen yang biasa kita gunakan, biasa kita gunakan. Dan kadang-kadang mereka gunakan genre juga. So pelakon, tajuk, lokasi. So kita pilih 2-3 saja. Ini contoh ni 4 lah, tapi kita pilih 3 saja sebab penonton ni biasanya mereka ingat 2-3 perkara sahaja. Dan 2-3 perkara ini kalau banyak sangat perkara yang kita nak masukkan dalam poster trailer payah juga. So kita pilih 2 atau 3 saja, kita highlightkan dalam poster. Kita highlightkan dalam trailer, ataupun the making of ataupun tayangan perdana. Kalau katakan watak cerita tersebut menarik dalam tayangan perdana tersebut, biasanya memang automatik lah. Automatik kita akan ada pengenalan watak. Tayangan perdana ni sebenarnya telah dimulakan oleh Astro Shaw. Masa mereka memulakan tayangan perdana iaitu menayangkan filem mereka selama 20 minit, saya 20-24 minit di kaca televisyen untuk tujuan promosi, saya agak skeptikal. Kenapa saya agak skeptikal? Sebab dalam masa 20 minit tu, kita sebagai penonton kita dah tahu dah. Kalau macam saya sendiri tahu filem ni mungkin ada kisah macam ni, kita boleh dapat agak, tetapi mungkin bagi Astro Shaw untuk pengguna-pengguna atau untuk penonton-penonton biasa, mereka akan dapat menarik perhatian mereka untuk menonton babak kedua. Yang itu saya ni lah, dan ternyata Astro Shaw berjaya apabila melalui tayangan perdana ni dia mampu menarik perhatian audiens untuk menonton act tu. Jadi mereka tak sia-sialah mereka tayangkan 20 minit pertama filem tersebut untuk babak pertama tu mereka tayangkan habis. Jadi tak ada masalah. Dan ini sebenarnya sesuai lah dengan konsep skrip tu ataupun structure skrip, di mana act 1 tu adalah satu yang yang sangat penting juga. Contohnya ketika 10 minit awal tu mesti ada inciting incident. Lepas tu ada key incident, Kalau dalam Black Snyder kita tahu kita ada opening image, kita ada catalyst, yang mana benda-benda ni, bit-bit ini dia akan menarik perhatian penonton untuk menyaksikan babak kedua. So kita boleh tumpukan, gunakan elemen-elemen ni untuk kita highlightkan masa tayangan perdana. So melalui akhbar dan radio kita highlightkan. Kalau kita dah tahu apakah elemen naratif yang boleh dijadikan hook ini, kita highlightkan dalam akhbar dan radio. Dahulunya akhbar dan radio ni sangat penting, dan sekarang pun penting juga. Namun dulu kita banyak bergantung, syarikat-syarikat filem, produksi filem banyak bergantung dengan akhbar. Mereka terpaksa mempunyai hubungan yang baik dengan wartawan-wartawan hiburan untuk memastikan wartawan hiburan ini mempublisitikan, mengeluarkan berita-berita berkaitan dengan filem mereka di surat khabar ataupun di mana-mana majalah. Sekarang ini kita ada banyak alternatif. Kalau tidak ada wartawan hiburan, kita masih lagi boleh buat melalui media-media sosial. So radio begitu juga. Kalau katakan pelakon tu penting, cerita tu kita akan highlightkan melalui radio. Kita buat surat kepada stesen-stesen radio, dan kita akan buat interview dengan pelakon, dengan produser ataupun pengarah. Masa interview tersebut, nanti kita highlightkan lah apakah cerita kita, apakah elemen-elemen yang menarik di dalam filem tersebut. Social network memang dah terbukti penting, sebab sekarang ni social network, internet ni murah dan mudah, kita boleh buat sendiri, tidak perlu bayaran, tidak perlu apa dan sebagainya. Cuma keberkesanannya masih lagi bergantung kepada usaha sebuah syarikat produksi ataupun usaha kita. Sebab kalau kita buat Facebook, tak banyak orang like, tidak banyak orang buka cerita tersebut, macam mana nak kata besar? Ya, kita dah buka, tapi kita kena pastikan Facebook kita tu ataupun publicity kita melalui media-media sosial ini diketahui oleh orang ramai, Jadi kita kena pastikan, kita kena buat banner, kadang-kadang kita bagi link kita kepada
melalui WhatsApp, ya. So nanti orang akan forwardkan sana forward sini dan mereka akan melihat berita-berita kita. Contohnya kalau dalam Facebook tu kita ada buat trailer, kita siarkan trailer, so orang kena tengok. Macam tadi trailer pun TMO ada orang tayangkan trailer secara berbayar, itu iklan. Kalau dalam Facebook contohnya ataupun di YouTube, dia dikatakan sebagai publicity sebab dia free, the making of semua dan sebagainya lah. So official web page, dulu memang ramai yang buat official web page ni ataupun laman web rasmi, sampai kan terpaksa upah orang untuk buat laman web rasmi. Sekarang ni kebanyakan syarikat produksi dah tak buat web page, official web page, sebab mereka buat official Facebook punya web page dalam bentuk Facebook, Instagram dan sebagainya, ya. Mereka buat official Facebook rasmi. So ini perkara-perkara yang kita boleh buat melalui instrumen promosi ataupun marketing tools, melalui poster, trailer, TMO, yang mana kita highlightkan semua elemen-elemen naratif, bukan semua, sorry, 2 ataupun 3 elemen naratif yang kita yakin dia menarik, unik, dan memorable. Maknanya penonton nak tahu benda-benda ni dan kita highlightkan, kita gunakan dia, kita mainkan dia melalui poster, melalui trailer, the making of, tayangan perdana, berita-berita di akhbar, radio, social network dan official web page. Kita tengok contoh filem Sangkar. Bagaimana filem ini telah dipromosikan dengan baik menggunakan elemen ataupun ciri-ciri filem tersebut. Dia menggunakan 2 ataupun 3 ciri filem yang terdapat pada filem ini untuk digunakan sebagai instrumen promosi melalui poster, melalui trailer, ya. Kita tengok. So dalam filem ini mereka telah kenal pasti, mana saya bagi tahu tadi itu, kenal pasti 2-3 yang dirasakan menarik. Filem Sangkar ini sebenarnya filem drama, ya, drama, banyak drama berbanding action. Walaupun mereka panggil action drama, sebenarnya banyak drama berbanding action. So kita baca sedikit apakah filem Sangkar, kisah filem Sangkar ini. Sangkar is a 2019 Malaysian action drama film. It depicts the rivalry and redemption between 2 local mixed martial arts MMA fighters as they go from enemies to friends while fighting for glory and family. The film is the first Malaysian MMA film. It stars Zul Arifin, Rami Ishak, Mira Filiza. So from the synopsis we know they want to use action as the hook. Mereka nak gunakan action ni sebagai hook. Ya, ingat, hook adalah elemen dalam filem tersebut. Jadi mereka nak gunakan elemen action melalui apa? Mixed martial arts. Action. Dia sebut MMA, semua dah terbayang. Dia satu brand yang cukup bagus. Orang dah terbayang bergaduh di atas apa, dalam sangkar ke ataupun di atas gelanggang ke, ya. Bergaduh, ada pertarungan, ya. So mereka menggunakan Zul Arifin, Remy Sak dan Mira Filiza sebagai elemen yang menarik, boleh menarik perhatian audiens. So kita tengok bagaimana mereka gunakan elemen-elemen ni melalui trailer. So tadi tu saya sebutkan tadi tu aksi. Mereka gunakan aksi sebagai mixed martial arts. Mereka gunakan pelakon dan tajuk. Tajuk tu sendiri dah menarik, Sangkar. Contoh dalam trailer mereka highlightkan adegan aksi sebab mereka nak fokuskan, mereka gunakan elemen aksi ni. Walaupun banyak drama dalam filem ni, tapi mereka highlightkan aksi berbanding drama. So dalam trailer kita akan tengok nanti sekejap lagi bagaimana elemen aksi ini dimasukkan. Ada juga dialog untuk menggambarkan tentang drama dan konflik. So kita tengok poster, ya, poster bagaimana mereka gunakan. Lain-lain bab bercetak sebenarnya kita highlightkan 3 elemen sini, iaitu aksi, pelakon dan tajuk. Bagaimana hook ditonjolkan melalui poster? Tadi saya dah menyatakan bagaimana mereka telah menggunakan pelakon, adegan aksi, ya, tajuk, tagline dan sebagainya digunakan di dalam instrumen promosi. Kita tengok melalui poster. So kita tahu tadi mereka gunakan pelakon Remy Sak dan Zul Arifin. Jadi poster mereka buat gunakan elemen iaitu Zul Arifin, image Zul Arifin dan Remy Sak sedang berhadapan satu sama lain. Kemudian gunakan image daripada scene, adegan aksi, nak menunjukkan bahawa filem ni adalah filem aksi. Walaupun sebenarnya banyak drama. Ya, banyak drama. Ramai yang mengulas filem ini rupanya adegan aksi dia hanya sedikit saja. Kebanyakan lepas tu drama. Ya, tapi sebabkan mereka gunakan elemen-elemen aksi ini, jadi mereka tonjolkan
dalam poster itu ada adegan pertarungan. Ya, pertarungan. Kita pun tahu, kita nampak ni menunjukkan ada ni. Lepas tajuk pun kita tahu dia sangat menarik. Ya, sangat menarik. Sangkar ataupun cage ni kita tahu bila MMA berlawan, kebanyakan mereka akan berlawan di dalam kurungan ataupun sangkar tadi tu ya. So, seterusnya adalah untuk menguatkanlah tagline dia, bukan sekadar pertarungan. Bukan sekadar pertarungan. Ini pun satu benda yang untuk menonjolkan elemen aksi tadi tu. Ya, pelakon ada, so tonjolkan elemen aksi melalui image daripada scene, iaitu adegan pertarungan antara dua peninju, lepas tu tajuk dia sangkar, tagline dia bukan sekadar pertarungan. So, kesemua ini tonjolkan melalui promosi poster selepas kenal pasti elemen filem di dalam filem sangkar. Inilah yang kita harus tonjolkan. Kita gunakan instrumen ataupun instrumen promosi untuk highlightkan elemen-elemen filem yang kita telah yakini boleh berjaya. Seterusnya, dalam trailer kita boleh tonjolkan adegan-adegan ini, tonjolkan hook ini ataupun elemen-elemen filem ini melalui adegan-adegan yang dalam filem tersebut. Contohnya kat sini kita tengok, kita menonjolkan adegan aksi, ya, adegan aksi melalui footage tengah pergaduhan, tengah bertinju, ya, ada nampak sangkar dan sebagainya. Lepas tu kita gunakan words, ya, pertarungan, ya, tagline pertarungan episod 2019. Ini kita nak bagi tahu semua ini semua menjurus kepada elemen filem tersebut sendiri, ya, elemen yang kita yakini boleh menarik, iaitu aksi. Bukan sekadar pertarungan demi marah dan keluarga. Lepas tu highlight pelakon. Kita tahu tadi elemen filem yang nak ditunjukkan adalah pelakon. So kita tonjolkan pelakon di dalam sangkar, menonjolkan pelakon-pelakon yang popular tadi itulah, yang mereka yakini boleh menarik penonton untuk menonton. Zul Arifin, Remy Ishak, Mira Filza. Lepas tu konflik yang dihadapi oleh pelakon utama tadi. Lepas tu kuatkan dengan muzik dan dialog. So semua ini adalah cara bagaimana elemen dalam filem ataupun cerita filem tadi kita highlightkan melalui poster dan trailer. Kita tengok bagaimana trailer ini dibuat. Adegan aksi awal-awal ditunjuk. And the new Naza Warrior Champion of the World. Aku gambar siluman kau, tapi kau orang tak nampak aku. Apa semua terjadi adalah keadaan-keadaan. Aku tak nak duit. Habis tu kau nak apa dah? Apa yang kau nak? Saya harap sebelum awak masuk sangkar, awak dapat maafkan dari awak. Kau ingat orang tak nampak? Kau ingat orang tak tahu ke kau main tai tadi? Kau tahu? Kau tak percaya. Ini bukan pasal menang atau kalah. Kau boleh mati tau kat dalam tu. Saya tak nak kehilangan orang yang saya sayang sekali lagi dalam sangkar. Kau betul-betul ingat kau boleh menang? 30 saat kau tumbang. Dan kalau aku menang, dan Abah dah cakap, kalau bersalah, boleh bertaubat, minta ampun dengan Allah. Tak haram mana boleh masuk masjid. Salah. Bukan tidur. Susah sangat daripada kecil. Kau tak tahu main yatim. Mana melawan dah. kau kurang ajar. Kalau kau nak tahu, dia tu menjahat kat kaki pukul. Awak tak kenal dia, Jai? Aku pula tak kenal. Dia kan orang fight Bandung. Dia pernah nampak dia orang tumbuk malam tu. Kalau Balung boleh terima dia, apa dia? Kenapa dia? Sebab dia sayang kau. So, kalau kita lihat trailer tadi, yang trailer filem sangkar, kita akan dapati bahawa bagaimana dengan bijaknya promosi mereka memfokuskan kepada adegan aksi. Walaupun sebenarnya banyak drama yang ditunjukkan, so mereka lebih fokuskan kepada adegan aksi pertarungan dan fokuskan kepada pelakon-pelakon yang terkenal tadi, Zul Arifin dan Remy Ishak. Ya, so saya berharap
apa yang saya bagi tips yang saya bagi ini boleh membantu anda untuk memahami apakah itu hooks dan bagaimana hooks yang merupakan elemen dalam filem digunakan dalam instrumen promosi ataupun promotional tools, ya. So jumpa lagi insyaAllah dengan tips-tips yang menarik. Kita akan jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.